Mikrofon ni kita kata dia termasuk dalam umumnya kalimah ma, apa saja. Buku, begitu juga. Jadi kalimah ma di sini kalau ikut asal terjemah, apa saja. Kipas, bangunan, mikrofon, kopiah, baju, termasuklah semua sekali lah. Apa saja benda selain daripada orang, selain daripada malaikat dan selain daripada jin. Sebab tiga ni adalah berakal. Dan tak boleh kita kata Allah berakal. Sebab berakal tu dia ada unsur memerlukan pemikiran. Sedangkan Allah tidak memerlukan kepada pemikiran. Yang kena memikir baik buruk ni makhluk. Baik. Jadi ma di sini walaupun pada asalnya bermaksud apa sahaja, namun di sini oleh kerana wajib ni adalah perbuatan, maka ma di sini bukan apa sahaja, bukan termasuk handset, bukan termasuk mikrofon, tetapi ma di sini dia bermaksud apa sahaja perbuatan. Ma di sini maksud dia kullu fi'lin, apa sahaja perbuatan. Kullu fi'lin, apa sahaja perbuatan. Ma di sini maknanya kullu fi'lin. Yusabu ala fi'lihi. Yusabu ala fi'lihi. Akan diberikan pahala disebabkan, ala di sini maksudnya bisabab. Kalimah ala di sini maksudnya bisababi fi'lihi, ay fi'li zalikal fi'l. Fi'lihi maksudnya fi'lil fi'li, fi'li zalikal fi'l. Wajib adalah apa saja perbuatan yang diberikan pahala dengan sebab perbuatan itu dilakukan. Sembahyang, kalau kita sembahyang dapat dosa ke? Adakah sembahyang perbuatan kan? Kalau kita melakukan solat, adakah kita akan diberikan balasan neraka oleh Allah? Kalau ada orang gila, dia kata betul, memang akan diberikan pahala, akan diberikan dosa. Siapa sembahyang berdosa. Sebab Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin. Neraka wil ataupun apa namanya, satu lembah api neraka untuk orang yang solat. Kita kata awak cakap sekerat, sambunglah. Allazina hum an salatihim sahun. Bukan sebab dia sembahyang, tapi sebab dia lalai. Jadi tak ada sembahyang yang kalau kita sembahyang dapat dosa. Kalau sembahyang tu kena, dapat pahala kita. Cukup syarat, cukup etika dia, maka orang yang melakukan ibadah solat akan mendapat pahala. Sebab apa dapat pahala? Sebab dia melakukan solat tersebut. Ma yusabu ala fi'lihi, sebarang perbuatan yang akan diberikan pahala kalau perbuatan itu dilakukan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dalam masa yang sama akan diberikan iqab, iaitu balasan buruk, diberikan neraka, diberikan siksaan api neraka, wal-iyazubillah min zalik, akan diberikan balasan api neraka ala tarkihi, ay bisabab tarki zalikal fi'l, bisabab tarki zalikal fi'li, dengan sebab ditinggalkan perbuatan tersebut dia akan dikenakan azab api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi sebarang perbuatan kalau kita buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa, itu namanya al-wajib. Apa hukum al-wajib? Al-wujub. Hukum al-wajib adalah wujub. Perbuatan yang disuruh oleh al-wujub namanya wajib. Jadi sembahyang hukumnya wajib ke? Tak. Sembahyang hukumnya wujub. Sembahyang itu sendiri adalah wajib. Sebab apa? Sebab kalau kita sembahyang kita dapat pahala. Kalau kita tidak salat, kita mendapat dosa, wal-iyazbillah min zalik. Fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Cuma kata para ulama, masuk wa yu'aqabu ala tarkihi, dia akan diberikan dosa kalau dia meninggalkan perbuatan tersebut. Maknanya apa? Maknanya dia berhak untuk mendapat neraka, azab Allah,
kalau dia tinggalkan perbuatan tersebut. Maksudnya tidaklah ternafi kalau satu orang dia tinggal sembahyang tiba-tiba dia masuk syurga. Kita kata awak kenapa masuk syurga, awak tinggal sembahyang. Maksudnya sembahyang tak wajib lah. Sebab takrif wajib kalau tinggal kena azab. Tiba-tiba satu orang tak sembahyang tiba-tiba tak kena azab. Maksudnya sembahyang tidak wajib lah. Kalau ada orang timbulkan begitu, kita kata tak, sembahyang wajib. Habis kenapa orang tu dia tinggal sembahyang tapi tak kena azab? Kita kata maksud wa yu'aqabu ala tarki, maksud dia wa yastahiqu an yu'aqaba ala tarkihi. Ini Imam Rami tak sebut, tapi difahami para ulama kita ketika menghuraikan matan ini, menyatakan perkara ini. Wa yu'aqabu ala tarkihi, maksud dia wa yustahaqqu an yu'aqaba ala tarkihi. Orang yang meninggalkan tu yastahiqu at-tariku lil wajibi an yu'aqab ala tarkihi. Orang yang meninggalkan perbuatan wajib, dia berhak, bukan mesti. Bukan wajib ke atas Allah untuk mengazab dia, tak. Kalau Allah mau ampunkan dosa dia, Allah boleh ampun. Kan? Sebab apabila kita melakukan maksiat tetapi kita mati sebagai seorang mukmin, maka kita berada pada masyiatullah. Wali'azubillah, bukan kita lah, orang lain lah. Satu orang dia buat maksiat, mati pun mungkin dalam buat maksiat. Kadang-kadang dengar cerita kan, orang bila dia meninggal meninggal sedang berjoget, sedang minum arak. Wali'azubillah min zalik. Tapi adakah apabila dia mati dalam keadaan minum arak tu maksud dia akan jadi penduduk api neraka? Tak. Dia mati dalam keadaan tak sembahyang. Dia saja tinggal sembahyang. Dia daripada start zuhur dia berjoget, minum arak, akhirnya masuk asar dia tak sembahyang zuhur. Tiba-tiba dia mati lepas tu. Masuk ada kita kata selesai dah, dapat dah kita tahu calon ahli neraka seorang ni. Sebab apa? Sebab dia tinggalkan sembahyang zuhur. Imam Rami kata apa? Wajib ni apa dia? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Confirm dia akan kena azab nabi neraka nanti. Bukan itu maksud dia. Wa yu'aqab maksud dia yastahiqqu tarikul wajibi an yu'aqab ala tarkihi. Orang yang meninggalkan perbuatan wajib, dia berhak. Maksudnya kalau Allah mahu azab dia, tak ada masalah. Tak ada sebarang masalah. Allah berhak untuk azab dia sebab dia meninggalkan perbuatan wajib. Tapi kalau Allah mahu mengampunkan dosa dia, Allah juga Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun kan? Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Sebab itu kita jangan cepat mengatakan si fulan ahli neraka. Dan tak payah sebutlah. Saya ahli syurga, kamu ahli neraka. Siapa kamu, siapa saya? Kan? Kita yang paling tahu diri kita. Setiap kita bila tengok cara kita beribadat tu agak-agak layak masuk syurga tak? Masing-masing tahu. Tapi orang lain kita hanya nampak yang zahir, kita tak tahu dia dengan Allah macam mana. Entah dia merintih dahsyat dengan Allah Ta'ala tengah malam. Kita tengah malam merintih juga. Merintih dengan bunyi-bunyi yang menakutkan kan? Kan? Orang kata Allah seram kan? Jiran pun jadi seram, bunyi apa tu? Hantu polong kan, hantu apa? Rupanya hantu orang tidur. Okey, jadi tak tahu. Sebab itu maksud wa yu'aqab ala tarkih ini, maksud dia orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib, dia berhak untuk diazab, bukan mesti kena azab. Mereka kalau Allah nak ampunkan dosa dia boleh. Okey? Qala rahimahullahu azza wa jal wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perbuatan yang mandub pula apa dia? Mandub ni hukum dia apa? Mandub hukumnya apa? An-nadbu. An-nadbu. Mandub sama erti dengan mustahab. Mustahab hukumnya turut dinamakan istihbab. Samalah tu. Mandub sama erti dengan mustahab. An-nadbu sama erti dengan al-istihbab. Apakah dia perbuatan yang namanya mandub? Ma yusabu ala fi'lihi. Sama dengan wajib lah. Sama dari segi bab ini. Kalau buat dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi. Cuma beza mandub dengan wajib di mana? Pada ayat seterusnya. Wala yu'aqabu ala tarkihi.
tidak akan seseorang itu diberi balasan neraka kalau dia meninggalkan perbuatan yang namanya mandub. Beza dengan wajib. Kalau tinggal perbuatan wajib sangat bahaya, silap-silap boleh kena azab. Tapi orang yang meninggalkan perbuatan mandub, dia tidak akan kena azab oleh Allah Ta'ala kerana meninggalkan perbuatan mandub. Sebab perbuatan mandub itu tidak wajib. Cuma kalau dia buat, dia dapat pahala. Kalau dia tinggal, dia tak berdosa. Tapi rugilah. Istilahnya rugi. Sebab dia tidak mendapat pahala. Tapi adakah dia berdosa? Satu orang, Syekh, entah ni tak sembahyang duha ke? Oh, saya minta maaf lah, saya sembahyang 5 waktu je. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Qabliyah tak sembahyang, Ba'diyah tak sembahyang. Puasa pun Ramadan je. 9 Zulhijjah ni nak puasa-puasa, saya memang tak puasa dah. Dia tak melakukan perbuatan sunat sama sekali. Dia hanya buat perbuatan wajib. Dan kali kita kata, macam ni ada raya masuk syurga? Tak adalah. Kan? Tengok macam saya. Sunat. Awak tahu sekarang ni, saya tengah puasa sunat. Habis cerita. Orang tadi, konon-konon nak tegur lah orang tadi. Yang tak buat benda wajib ni. Tak buat benda sunat ni. Konon-konon dia ingat orang ni rendah. Rupanya orang tadi walaupun tak buat benda sunat, tapi dia jaga lisan dia daripada maki orang, sakit hati orang. Yang kawan ni pula bagus. Wajib pun buat, sunat pun buat, maki orang pun buat. Siapa yang kali kena balas api neraka nanti? Yang ada kemungkinan kena balas api neraka. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani memaki kaum muslimin ini termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil Kita ngumpat orang tu bukan dosa kecil, tu dosa besar tu. Kita terbayang dosa, saya tak pernah buat dosa besar. Betul? Tak nak maki orang. Maki tu dosa ke? Apa tak dosa pula? Bukan dosa kecil. Siapa kata dosa kecil? Dosa besar. Sebab tu sampai di akhirat kelak ada orang terlambat masuk syurga sebab dia punya pahala kena bagi ke orang. Kalau habis pahala dosa orang yang dia buat zalim tu pula dibagi kepada yang menzalimi. Maknanya dosa besar. Dosa besar. Jadi maknanya orang tadi yang dia pergi maki kawan tadi, kawan tu tak buat benda sunat pun, tapi dia jaga lisan dia. Dia tak buat benda haram. Yang orang tadi pula yang menghentam ni, dia berasa dia buat benda sunat boleh masuk syurga. Rupa-rupanya dia jadi boleh silap kena api neraka sebab melakukan perbuatan haram. Wal mandubu ma, maksudnya kullu syai'in. Maksudnya kullu syai'in ni kullu fi'lin. Semua perbuatan yang akan diberikan pahala kalau dibuat dan akan diberikan balasan dosa, maksudnya akan diberikan balasan api neraka atas sebab perbuatan yang tidak akan diberikan balasan api neraka sekiranya perbuatan mandub itu tidak dilakukan, bahkan ditinggalkan. Jadi itu namanya mandub. Wal mubah, apa dia pula perbuatan mubah? Mubah sama erti dengan, siapa tahu? Mubah sama erti dengan jaiz. Jaiz. Mubah sama erti dengan jaiz. Mubah ni hukum ke? Bukan. Apa hukum kepada mubah? Ibahah. Ibahatun. Okey. Mubah sama dengan jaiz. Jaizun. Maksudnya perbuatan. Hukum jaiz apa dia? Jawaz. Kalau kita tak nak guna jawab juga, kita kata ibahah. Tapi dia tak kena sikit lah dari segi apa bunyi tu. Sebab ibahah itu dia lebih matching dengan al-mubah. Walaupun ibahah dan dengan al-jawaz sama makna. Cuma orang Arab boleh sebut gawaz dan pula makna. Aiz gawaz ya akhi? Enta aiz gawaz? Awis wala la? Jawaz. Lain pula maknanya. Jangan salah faham. Di sini perbahasan kita bukan al-jawaz yang orang Mesir sebut. Orang Mesir sebut jim jadi ga kan? Orang Kairah.
Jadi jawaz jadi gawaz. Enta gawaz terlisa kan. Enta mutagawis kan. Gawaz di sisi orang Mesir maksudnya apa? Zawaj. Gawaz zawaj. Dekat-dekat tu. Sebab apabila berkahwin, ada benda yang dulu haram sudah jadi mubah, sudah jadi halal. Jadi dia itlaqus sabab, itlaqu al-musabbab wa iradatus sabab. Dia ada unsur majaz dalam apa? Dalam kalam orang Mesir. Jangan buat main. Nampak biasa-biasa je kan. Dia cek-cek dah, kita ingat bahasa ammi. Dah ketika itu dia telah menggunakan konsep majaz. Dia gunakan al-jawaz, iaitu hukum yang mengatakan benda tu boleh. Tetapi yang dimaksudkan bukan hukum tu, tetapi yang dimaksudkan adalah natijah daripada hukum, iaitu keharusan itu. Perbuatan yang harus dibuat setelah berkahwin. Dulu haram, sekarang jadi halal. Al-jawaz. Jadi al-mubah dengan al-jawaz, al-mubah dengan al-jaiz bizai, jaiz bukan jaiz. Jaiz sama erti iaitu hukum bagi al-mubah dikenali dengan al-ibahatun, al-ibahah, atau juga turut dikenali dengan al-jawaz. Al-jawaz. Hati-hati, al-jawaz di situ bukan maksud yang saya sebut tadi. Al-jawaz ma'ruf baina rijal wan nisa. Ketika itu dia bukan hukum dah. Eloklah kita berhenti baca kitab orang rokok kau itu. Sebab nampak sangat tu dah. Sampai tahap. Wal mubah ma la yusabu ala fi'lihi. Sebarang perbuatan. Ma di sini sama erti yang macam kita bincang tadi. Ma ay kullu fi'lin. Semua perbuatan. La yusabu ala fi'lihi, yang tidak diberikan pahala kalau buat. Tak diberikan pahala kalau perbuatan tersebut dilakukan. Memang tak dapat pahala. Memang berdosa ke? Wala yu'aqabu ala tarkihi. Tidak pula diberikan balasan neraka sekiranya atas sebab perbuatan itu ditinggalkan. Maknanya kalau buat pun tak dapat pahala, kalau tinggal pun tak dapat pahala. Bila tak dapat pahala, maksud dia tidak berdosa. Buat pun tak dapat pahala, kalau tak buat pun tidak berdosa. Maksud dia buat ke tak buat ke, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Itu kalau bahasa mudah kita. Al-mubah ma la yusabu ala fi'lihi. Sebarang perbuatan yang tidak diberikan pahala kalau dibuat. Sama juga kalau ditinggalkan pun tak dapat pahala. Maknanya sebab tu kalau kita baca kitab yang menghuraikan matan ni, dia akan tambah wa tarkihi. Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Sebab kamu buat ke tak buat ke tak dapat pahala. Kamu buat ke, kamu tak buat ke perbuatan tu tidak dapat dosa. Mai terhilang dosa atau pahala kalau buat perbuatan tu. Contoh dia apa? Minum air syai. Dapat pahala ke? Tak. Dapat dosa? Tak. Kalau saya tak nak minum, dapat dosa? Tak. Dapat pahala? Juga tidak. Pada asalnya lah. Baik, kalau doktor kata Khairul Nizam, kamu sudah kena darah tinggi. Darah tinggi, jangan makan garam banyak-banyak. Ini untuk semua lah Jangan makan garam banyak-banyak. Elakkan makanan yang bergaram. Elakkan kopi. Dan elakkan juga apa namanya ni? Apa ni, syai apa? Teh. Kalau minum juga, insya-Allah cepat masuk syurga. Okey, cepat masuk syurga. Okey, maksud dia cepat qalu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Perak, ada orang Perak sini. Orang Kuala ada, orang Kuala. Kuala Kangsar. Ada orang Kuala sini? Orang Kuala Kangsar ada ke? Tak ada. Saya kahwin dengan orang Kuala Kangsar. Sekali tu saya dengar opah dengan atuk isteri saya berborak sama-sama dia berdua lah.
Apa cerita kawan kita lama tak jumpa? Entah-entah dah qalu. Entah-entah dah qalu agaknya. Lama no tak dengar cerita. Rupanya dah qalu tu istilah orang Perak. Dia pun nak sebut qalu innalillah tu dia persegan, kan? Dia sebut dah qalu, dah qalu. Maksudnya sudah sampai ucapan orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak tahu orang negeri lain cakap apa. Kalau kita mungkin qalu lain pula, qalu salama ke, kan? Wa qalu macam-macam lah. Tapi orang Perak sebut qalu, lah dah qalu. Maksud dia sudah meninggal dunia. Dan kata nenek kami, nenek isteri saya lah, kan? Dia cerita ada orang Kuala, dah saya cerita dah pula, kan? Ada orang Kuala Kangsar, dia suami isteri pergi ke Mekah menunaikan ibadah. Takdir Allah Ta'ala suami meninggal di hotel. Isteri pun turun dalam keadaan sedih. Tapi isteri tak pernah cakap Arab, tak pernah cakap Inggeris. Dia pun cakap kepada orang bawah tu, qalu. Arab tu kata qalu ish. Kan? Cakap apa, kan? Siapa yang cakap, kan? Cakap apa? Qalu. Jadi bising orang tu. Orang tu dia tanya qalu kan? Orang cerita qalu orang sana akan sebut ish kesal. Qalu ish, kan? Lah kali makcik ni dia dah pening untuk cakap apa, dia teringat kalimah kematian, maut. Sebut maut baru Arab ni faham. Ada kes kematian. Daripada sedih menjadi cerita gembira, qalu, orang Arab pun tak faham. Ceritalah laqad qalu. Okey. Jadi al-mubah, kalau buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kalau tinggal tak dapat pahala, tak dapat dosa. Jadi minum air syai ni tidak pahala, tidak dosa. Tapi dalam situasi orang yang ada darah tinggi dan doktor kata jangan minum sikit tak apa. Kalau minum sampai banyak kali, insya-Allah qalu, ketika itu haram minum dah. Walaupun pada asalnya adalah mubah. Sama juga kalau saya minum supaya ada orang di sini kata dah tahu darah tinggi itu janganlah minum banyak. Kami pun dahaga. Jadi saya pun minum sikit supaya orang yang buat air ni tidak rasa sedih. Saya nak gembirakan hati dia. Dalam masa yang sama saya tahu orang tepi-tepi pun dahaga, kan? Jadi saya taklah kata tak payah buat apa syai lepas ni, sebab ada orang yang teringin juga. Lalu saya pun bagi, fadhal akhi, pakat minum seorang sikit sampai habis. Lepas tu bagi balik cawan. Maknanya kalau saya buat perbuatan itu supaya orang pakat rasa, jadi dapat menggembirakan hati kaum muslimin, minum air yang asal dia mubah sudah bertukar status. Jadi benda mubah ini yang disebut di sini ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, ini adalah dari asal-asalnya begitu. Namun orang yang pandai dia akan ubah status perbuatan mubah kepada ibadah. Sebab tu Nabi SAW bersabda innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya senya perbuatan-perbuatan itu akan diiktibar oleh Allah Ta'ala dengan sebab niat. Jadi kalau kita niat kerana Allah, benda yang asal tidak berpahala boleh jadi berpahala. Maknanya orang yang cerdik, dia boleh buat ibadah 24 jam. Dia mandi, panas badan, bukan mandi keh panas badan je, tapi supaya saya segar, saya dapat ibadah dengan baik, dan saya duduk sebelah kawan-kawan, lalu kawan pun jadi seronok, menggembirakan hati kawan-kawan. Okey. Makan, lapar, takkan sebab apa makan? Lapar. Tak, saya makan supaya saya kuat, dapat belajar. Sebelum pergi kelas kenapa makan? Lapar. Asal-asalnya, tapi rugi. Kalau makan sebab lapar tak dapat apa, dia mubah. Ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih, dia tukar supaya saya dalam kelas tak mengantuk. Macam tu. Dah lah kelas, hai, tadi kami tunggu pukul 9, tak nak berhenti ke? Lalu saya kata, kita kena berhenti. Kenapa kena berhenti? Sebab saya nak kawan-kawan dapat berehat, jadi kawan-kawan tenang dan tak sakit hati. Jadi ketika itu berhenti kelas awal, selain daripada demi mengelakkan kematian, kan? Sebab orang dah tinggi, kalau dia tidur lewat dia boleh mati, kan? Dalam masa yang sama menyebabkan kawan-kawan gembira, sebab janganlah azab kami daripada pukul 9 tadi kami tunggu, lepas tu datang lambat pula. Lepas tu
Hurai tu macam tak berhenti nak berhenti. Jadi bila saya berhenti awal menyebabkan orang gembira, jadi menyebabkan berhenti awal dapat pahala. Lalu kita pun balik sebab kita nak dah letih. Bayangkan kita tunggu daripada pukul 9 tak datang-datang, 9.30. Lepas tu katalah kawan dia datang, memang kau datang pun janganlah marah kan. Jadi akhirnya kita tidur. Bawa tidur, dah letih, mengantuk. Tapi kalau tidur sebab mengantuk tak dapat pahala. Apa kata tidur tu dengan niat, ya Allah saya tidur supaya saya dapat berehat, besok saya boleh bangun awal, saya boleh dapat sembahyang subuh berjemaah. Akhirnya tidur sembahyang panjang tu dapat pahala. Besok pagi bangun-bangun, aduh laparnya. Makan, baru makan je. Lagi kelas, supaya dalam kelas dapat fokus. Baru busuk gigi, mulut busuk. Bangun tidur, supaya saya dapat sembahyang subuh. Malaikat suka, saya dapat baca Quran. Nabi suka sebab Nabi yang suruh. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu wa fi riwayah inda kulli salah. Pakai slipper, bawa pakai slipper supaya kaki saya tak sakit. Itu asalnya. Tapi kita kata sebab mengikut sunnah Nabi. Dan supaya orang dapat lihat betapa Islam ni cantik. Cuba kalau saya tak pakai kasut pergi berjalan, orang kata orang Islam gila. Jadi saya tak nak orang pandang buruk pada Islam. Pakai baju buat apa setrika? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oh, nanya orang ni. Bukan nanya, untung orang ni. Sebab dia berjaya menciptakan ibadah. Dia tukar habis status. Yang wajib memang wajib lah, yang sunat memang sunat lah. Benda tak sunat dia tukar status menjadi mubah. Menjadi mustahab. Jadi oleh kerana di antara contoh tadi itu adalah berhenti awal, maka supaya kita semua dapat pahala, kita berhenti awal. Berhenti awal pun dah lewat jugalah. Maka dengan sebab itu kita pun berhenti, sebab kita nak tukar status tidur tu kepada dapat pahala. Dan untuk menggembirakan hati semua yang hadir. Kita berhenti setakat ini dahulu. Lepas tu nak buka soalan tidak? Kalau buka soalan nanti ada yang sakit hati. Sebab dah lama tunggu. Maka kita tangguhkan. Jadi bila saya tangguhkan soalan pada pertemuan akan datang, sebenarnya penangguhan itu berpahala. Bayangkan berapa hari kita tangguh soalan tu. InsyaAllah sehari-hari itu sebenarnya berpahala. Kita tangguh pula dengan apa? Dengan selawat pada Nabi, supaya kita sayang ke Nabi. Allah. Lalu orang yang selawat pada Nabi, Nabi sayang, Allah sayang. Lalu akhirnya kita tutup pun berpahala. Balik minta Uber pun berpahala insya-Allah. Sebab bila balik dengan Uber cepat sampai, boleh tidur awal. Kan? Jadi semuanya berpahala. Jadi kita berhenti hari ini setakat ni dan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على